A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 37. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 35 kan? Ayat 35 dan 36. Ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana salatuhum 'indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Fadzuqul 'azaba bima kuntum takfurun. Maksudnya, dan tidaklah solat mereka di sisi Baitullah melainkan siulan dan tepukan. Maka rasalah azab disebabkan apa yang kamu kufur. Pengajarannya, pertama, orang musyrikin Mekah sentiasa mengganggu dan menghalang Nabi dan orang yang beriman daripada melakukan ibadat dengan sempurna. Yang kedua, sesiapa yang suka menghalang orang beriman daripada beribadat kepada Allah atau menyebabkan ibadat orang beriman tidak sempurna, maka dia menyerupai orang-orang kafir. Yang ketiga, antara dosa yang paling besar ialah menghalang orang beriman daripada beribadat kepada Allah. Dan juga menghalang orang beriman daripada pergi ke rumah Allah untuk mendalami agama.
yang sebenar. Yang keempat, balasan mereka yang mengganggu ibadat orang beriman adalah azab yang pedih. Sama ada di dunia atau di akhirat. Ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang kafir akan sentiasa menginfakkan harta-harta mereka demi untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Maka mereka akan menginfakkannya, kemudian semua harta itu akan menjadi penyesalan kepada mereka di akhirat, dan kemudian mereka akan dikalahkan di dunia. Dan orang-orang kafir hanya ke neraka Jahannam mereka akan dihimpun. Okey, pengajaran yang pertama, orang-orang kafir sangat benci kepada Islam. Oleh kerana itu, mereka akan melakukan apa sahaja, termasuk menginfakkan harta yang begitu banyak dan sepanjang masa demi untuk menghalang Islam tersebar dan agar Islam menjadi lemah. Yang kedua, sekiranya orang kafir menginfakkan harta mereka demi menghalang Islam dan mempertahankan pegangan mereka yang jelas sesat, maka orang yang beriman lebih patut menginfakkan harta mereka untuk mempertahankan Islam yang benar dan agar Islam semakin tersebar dan kuat. Yang kedua. Yang ketiga,
semua yang diinfakkan pada bukan jalan Allah di dunia, sama ada oleh orang kafir atau munafik atau orang Islam, maka semuanya akan sia-sia di akhirat. Dan akan menjadi penyesalan yang besar kepada penginfaknya. Kerana tidak ada apa-apa hasil daripada infaknya. Yang keempat, walaupun begitu banyak harta yang diinfakkan oleh orang kafir untuk menghalang Islam, tapi akhirnya mereka akan tetap kalah dan Islam akan tetap menang. Okey. Cukup, kita sambung ayat seterusnya. Okey, kaitan ayat malam ni, ayat 37 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah bagi tahu apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Mekah, sama ada dari segi ibadat mereka, iaitu solat mereka yang hanya dalam bentuk siulan ataupun tepuk tangan, ataupun tawaf mereka dalam keadaan bertelanjang, ataupun sedekah mereka untuk menghalang Islam. Semua tu akhirnya sia-sia dan mereka akan dicampak ke dalam neraka Jahannam. Soalan, untuk apa mereka dicampak ke dalam neraka Jahannam? Apa antara sebabnya? Antara sebabnya, jawapannya dalam ayat malam ni, iaitu liyamiza. Mereka ni dicampak ke dalam neraka Jahannam liyamiza, untuk lam ni dia panggil apa ni? Lamu ta'lil. Huruf nasab ke huruf jazam? Nasab. Apa tadi ada nasab? Apa dah? Bari atas. Kalau seorang, bari atas. Kalau ada alif nun ataupun waw nun, kalau ramai ataupun dua, dia buang nun. Kan? Kalau seorang, dia bari atas. Kalau sebelum masuk lam, yamizu, fi'il mudhari'. Yamizu, baris depan. Bila masuk lam je, li yamiza. Okey?
Jadi kalau lamun ta'lil apa makna dia? Kerana ataupun untuk. Maka ayat ni mesti ada kaitan dengan ayat sebelum. Kalau bermula dengan lamun ta'lil ataupun kerana, mesti ada kaitan dengan ayat lepas. Jadi ayat yang lepas, yang hujung ayat yang lepas, Allah kata orang kafir yang infak sekian banyak harta untuk menghalang Islam, akhirnya mereka dikumpul dalam neraka Jahannam. Untuk apa? Jawapannya ni, untuk Allah yamiza apa dia? Membezakan daripada maza yamizu. Daripada maza juga mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Mumayyiz. Umur dan mumayyiz lain. Akil baligh lain. Kalau baligh ni dia cukup umur wajib solat. Kalau mumayyiz dia belum wajib solat. Dia kalau baligh ni biasa berapa umur dia? Siapa ada pengalaman? 14? Okey, kalau mumayyiz? Apa makna mumayyiz? Dia tahu membezakan. Jadi mumayyiz tu makna membezakan. Dia tahu beza mana yang baik, mana yang buruk. Maka mana makanan makan, mana yang bukan makanan. Jadi maza yamizu, Allah campakkan mereka ke dalam neraka Jahannam untuk Allah membezakan ataupun memisahkan. Bila membezakan, automatik dia memisahkan. Memisahkan apa ni? Al-khabis. Yang khabis, yang buruk. Ada kita baca dalam doa kan, bunyi nak macam khabis lah, tapi bunyi lain sikit. Apa dia? Doa apa? Maksud tandaskan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Daripada perkataan yang sama. Kita minta berlindung daripada apa tu? Bila masuk tandas, syaitan, kejahatan. Jadi khabis ni sebenarnya yang tak baik, yang buruk. Ada satu ayat Quran Allah kata, wala tayammamu al-khabisa. Surah Baqarah. Wala tayammamu al-khabis. Ini tentang infak. Allah kata bila kamu infak, wala tayammamu. Apa makna tayammum? Tayammum ni sebenarnya menuju. Jangan kamu menuju ataupun jangan kamu memilih ketika infak al-khabis, barang yang buruk ataupun barang yang dah terpakai. Ini makna khabis. Sehingga Allah buat contoh, kalau orang bagi barang yang tak elok pada kamu dan kamu memerlukan barang tu, macam mana cara kamu ambil barang tu? Antughmidu ainai, kamu pejam mata, ambil juga. Pejam mata menunjuk apa? Terpaksa ambil sebab memerlukan. Habis kalau perlukan, kenapa pejam mata? Sebab barang tu dah tak elok. Jadi Allah kata bila nak infak, jangan menuju ataupun memilih khabis. Okey? Jadi Allah kata, Allah campakkan orang-orang kafir ke dalam neraka untuk Allah pisahkan ataupun bezakan yang kafir minat tayyib, dari khabis lawan dia tayyib, tayyib lawan dia khabis. Tayyib apa dia? Yang baik. Dia ada pendapat mengatakan khabis ni mana kafir, maka tayyib ialah mukmin.
daripada orang beriman. Dan ada juga tafsir mengatakan khabis ni ialah amalan, bukan orang. Untuk Allah bezakan amalan-amalan yang buruk, akidah-akidah yang rosak, fahaman-fahaman yang rosak daripada akidah yang betul, fahaman yang betul, akhlak yang betul. Okey. Macam mana Allah bezakan? Bila Allah campak ke dalam neraka Jahannam, yang tak beriman dan yang beriman Allah campak ke dalam, nampak tak perbezaan? Jadi sebenarnya bila manusia akan nampak perbezaan antara yang beriman dengan yang kafir, ataupun antara yang baik dengan yang jahat, bila tu? Di akhirat. Kat dunia ni susah kita nak nampak kan? Sebab kadang-kadang manusia berpura-pura. Dia ada munafik kan? Ada Islam yang main-main. Sebab tu ada ayat Allah kata apa? Kepada orang-orang jahat, hari ini pisahkan kamu daripada orang beriman. Jangan duduk sama-sama. Kamu mula-mula bangkit daripada kubur akan pergi satu tempat kan? Masa tu bercampur. Tapi sampai satu masa bila nak masukkan ahli syurga ke dalam syurga, ahli neraka ke dalam neraka, Allah kata sekarang asingkan diri kamu wahai orang yang berdosa. Cuba bayangkan kalau kita duduk di tempat tu. Tak payahlah di akhirat kita bayangkan sekarang. Dalam satu majlis itu, orang tunjuk pada kita, kamu memang munafik kan keluar. Kamu memang niat jahat kan keluar. Macam mana perasaan kita? Di hadapan khalayak ramai. Itu pun dah malu kan? Ini di mana ni? Di akhirat berapa ramai akan melihat? Semua daripada Nabi Adam sampai kiamat. Jadi Allah kata, wahai orang berdosa, asingkan diri kamu, jangan duduk bersama orang beriman. Ayat apa tu? Saya bagi makna. Kalau bagi ayat dia boleh agak, kalau bagi makna sepatut lagi boleh agak. Ayat apa tu? Ayat surah Yasin. Kenapa tak ingat? Sebab sekarang dah baca surah Kahfi kan? Dulu kata baca surah Yasin tak boleh malam Jumaat. Kita pun tukar surah Kahfi. Lepas tu kita buat juga yang tak boleh apa dia? Tinggal terus surah Yasin. Allah kata apa ayat tu? Okey. Allah cerita pada ahli syurga, salamun. Ucapan khas untuk ahli syurga, salamun. Apa makna salamun? Siapa yang ucap ni? Salamun, ucapan qawlan, kata-kata min Rabbir Rahim. Bila Allah yang ucap salam, apa makna? Mana ahli syurga akan sentiasa aman, selamat, damai. Tidak ada satu pun yang menyakitkan hati, yang musibah, semua tak ada. Semua selamat, zahir dan batin. Sebab yang bercakap ni siapa? Allah. Okey, kepada orang kafir pula Allah kata apa? Wamtazu al-yawm ayyuhal mujrimun. Apa makna wamtazu? Berpisahlah kamu hari ini. Siapa ni? Ayyuhal mujrimun, wahai orang yang berdosa. Kenapa Allah suruh berpisah? Sebab itu pun sebelum manusia dicampak ke dalam neraka, itu dah satu penghinaan. Betul tak? Sebab kat dunia kita ada orang Islam duduk tak bersama orang kafir. Orang munafik ada tak dalam majlis orang beriman? Kita tak tahu beza. Bahkan kadang-kadang orang munafik duduk kat atas kan? Orang Islam yang benar beriman duduk kat bawah. Lagi teruk apa dia? Orang kafir jadi pemimpin, orang Islam duduk di bawah. Orang Islam dihina. Tapi itu kat dunia. Bila di akhirat, Allah tak akan biarkan orang kafir duduk bersama orang beriman.
Jauh sekali orang kafir berada di atas orang beriman. Mustahil. Allah pastikan kumpulan orang beriman tak ada satu pun kafir dan munafik. Sekarang kamu nak bergembira, silakan. Kamu munafik ke berpura-pura, silakan. Tak ada siapa tahu. Sebab munafik ni yang dalam hati. Cuba buka surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah 1, 2 dan 3. Okey. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza apabila waqa'at telah berlaku al-waqi'ah hari kiamat. Waqi'ah tu salah satu nama hari kiamat. Apabila telah berlaku hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kazibah, maka bukanlah berlakunya kiamat itu satu pendustaan. Sekarang ramai tak orang mendustakan hari kiamat? Ramai tak? Majoriti. Orang kafir, orang munafik tak percaya. Tapi bila dah berlaku, Allah kata apa? Hari itu, hari kiamat bukan lagi satu pendustaan. Semua orang percaya. Bahkan bila matahari terbit sebelah barat, semua orang beriman. Semua mengucap dua kalimah syahadat. China, India, Bidin, semua akan mengucap dua kalimah syahadat. Tapi dah terlambat. Jadi Allah kata bila berlaku kiamat, maka berlakunya kiamat itu bukan lagi satu pendustaan. Kemudian khafidatun rafi'ah. Apa makna khafidah? Khafidah merendahkan, rafi'ah apa maksud dia? Ini kalau tajwid ni apa dia? Khafidatur ra. Apa bukan tajwid? Idgham bila gunah. Dengung ke tak? Tak. Berapa harakah? Tak ada harakah lah sebab tak dengung. Okey, dah lulus tajwid. Sekarang makna pula. Khafidah. Apa makna khafidah? Merendahkan. Dia terjemah yang tepat, merendahkan. Rafi'ah, apa yang merendahkan dan apa yang meninggikan. Dan siapa yang direndahkan dan siapa yang ditinggikan. Dia ada dua ni. Satu yang merendahkan, yang kedua yang direndahkan. Yang merendahkan apa dia? Khafidah ni balik pada waqi'ah. Bila berlaku kiamat, kiamat itu sendiri merendahkan kedudukan manusia. Siapa ni? Yang tak beriman, yang berpura-pura, yang munafik, semua jadi hina. Pemimpin ke, presiden ke, sultan ke, semua yang tak beriman hina. Kemudian suasana kiamat juga meninggikan satu kumpulan. Siapa? Yang beriman. Mungkin kat dunia dia tersembunyi, semua orang hina dia, tapi dia beriman. Maka hari kiamat, suasana kiamat mengangkat, memuliakan dia. Jadi kamu nak rasa mulia kat dunia, silakan. Tapi itu bukan hakikatnya. Dan kalau kamu rasa hina di dunia, jangan bersedih. Sebab belum tentu kamu hina di akhirat. Bila akan hari penentuan manusia betul hina ataupun betul mulia? Bila? Iza waqa'atil waqi'ah. Okey? Boleh balik pada ayat ke? Jadi Allah campakkan manusia ke dalam neraka untuk membezakan yang kafir dan yang beriman, ataupun amalan yang buruk dengan amalan yang baik. Satu. Maksud yang kedua juga ialah untuk Allah bezakan, bukan di akhirat tapi di dunia. Kat dunia pun ada juga
ada waktu, ada ketika Allah bezakan siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Contoh dalam peperangan Badar. Masa di Mekah, nampak tak siapa yang baik, siapa tak baik? Tak nampak kan? Tapi dalam peperangan Badar, selepas peperangan Badar, nampak tak siapa yang tayyib, siapa yang khabis? Kan? Ramai pembesar-pembesar Quraisy mati dibunuh dalam keadaan hina dalam peperangan Badar. Dan mereka balik Mekah dalam keadaan muka yang sangat-sangat malu dan hina. Itu Allah bezakan masyarakat dunia. Okey, kemudian wayaj'al, dan dia menjadikan al-khabis, orang yang khabis apa dia? Orang yang buruk ataupun orang yang tak beriman. Ba'dahu, sebahagiannya, ala ba'din, ke atas sebahagian yang lain. Maka fayarkumahu, maka yarkumahu apa dia? Bertindih-tindih, bersusun-susun. Maka dia terjemah apa tu? Menimbungkan. Bolehlah menimbungkan ataupun bertindih-tindih. Jami'an, kesemuanya. Fayaj'aluhu, lalu dia iaitu Allah menjadikannya fi jahannam, dalam neraka jahannam. Jadi orang kafir ni, orang yang tak beriman, bila masuk neraka, dia ada tempat tak? Tempat khas. Ini tempat Abu Jahal, ini bilik Abu Lahab. Cara dia macam mana? Longgok. Itu makna fayarkumahu. Itu pun sebenar satu penghinaan. Dahlah dibakar dalam neraka yang panas dan gelap, kemudian bertindih-tindih. Bahkan ada pendapat mengatakan, apa minuman ahli neraka? Ma'in sadid, air darah bercampur dengan, dari mana tu? Orang atas kena bakar, dia pun, yalah, bila kena bakar keluar air kan. Biasa tengok barbecue, masa tengah bakar tu keluar tak? Kan? Jadi ahli neraka yang ke atas kena bakar, yang bawah buka mulut. Apa tu? Darah dan nanah. Kita ada darah kat nanah di badan pun kita buang dan basuh. Ini apa ni? Masuk mulut. Dan bukan sekejap, sepanjang masa. Beza tak dengan tempat ahli syurga? Tempat ahli syurga berapa luas? Seorang. Allah kata seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Ulaika, itulah humul khasirun. Itulah dia dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, ada satu jumlah dipanggil mubtada dan khabar. Kita belum belajar minggu depan. Jadi kalau tak faham pun tak apalah, sebab belum belajar. Ulaika ni mubtada ataupun subjek. Khasirun
Khabar. Predikat dia kan? Kan? Muhammad gemuk. Lengkap tak ayat tu? Muhammad itu gemuk. Lengkap? Ali seorang yang rajin. Lengkap kan? Okey. Ayat ni Allah kata apa? Mereka itulah al-khasirun, orang yang kalau tanpa hum ayat dah lengkap. Tapi bila dia tambah hum kat tengah-tengah ada sebab. Ada sebab. Makna dia jadi macam ni. Itulah mereka itulah hanya mereka. Dipanggil dhamirul fasli, hanya mereka. Jadi seolah yang betul-betul rugi puak-puak ni sahaja. Orang lain tak rugi. Puak mana ni? Siapa ni? Dia dicampak dalam neraka secara bertindih. Kemudian mereka ni Allah kata mereka sahaja rugi. Siapa ni? Apa sifat mereka yang Allah sebut sebelum ni? Yang solat main-main, siul-siul, tepuk-tepuk tangan. Yang kedua, infak harta dia sekian banyak untuk menyekat Islam. Lagi? Yang tawaf bertelanjang kan? Maknanya orang yang betul-betul mempermainkan Islam, menghala Islam, Allah kata mereka itulah hanya mereka ini sahaja orang yang al-khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi rugi yang paling besar apa dia? Betul lah, masuk neraka. Tapi rugi apa yang paling besar? Kita kalau kat dunia ada rugi harta kan? Ada rugi anak. Mana yang paling besar ruginya dan paling dahsyat? Apa dia? Jauh daripada rahmat Allah. Mana rugi apa tu? Ada orang rugi harta juta-juta habis bankrupt. Tapi yang lagi dahsyat daripada itu apa dia? Semua amalan dia buat kat dunia 50 tahun satu sen pun tak ada guna. Di akhirat besok apa yang berguna? Amalan lah. Harta memang tak boleh bawa. Jadi kalau amalan yang boleh selamatkan dia tiba-tiba tak ada. Jadi kerugian yang paling besar ialah bila amalan yang dia buat satu sen pun tak ada guna. Jadi bila amalan dia tak berguna, dia perugi, ahli keluarga dia pun rugi. Cuba buka surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat 15 ke? Okey. Cuba kita terjemah. Fa'budu. Cuba terjemah. Fa'budu, maka sembahlah oleh kamu ma syi'tum. Apa yang kamu nak min dunihi dari selain pada Allah. Sekarang Allah perintah sembah siapa? Suka hati kamu lah nak sembah selain pada Allah. Sebenarnya boleh tak kita sembah selain pada Allah? Kalau tak boleh, kenapa Allah suruh? Suka hati kamu lah nak sembah siapa pun. Sebenarnya suruh ni sebenar ancaman. Macam kita lah, kita apa? Kita kalau anak kita duk panjat tangga kan, 3 kali larang, panjat lagi. Kali keempat, panjat. Lagi tinggi. Sebenarnya kita nak apa tu? Biar dia jatuh, biar dia rasa kan. Sebab larang tak dengar. Kamu nak sembah juga selain pada Allah, silakan. Kemudian Allah kata pada Nabi, begitu pada yang sembah selain daripada Allah, nak sembah sangat, apa dia? Inna, sesungguhnya al-khasirina, orang-orang yang rugi ni. Siapa? Iaitu allazina, orang-orang yang khasiru, mereka rugi anfusahum, diri mereka sendiri, dan
Satu, diri mereka rugi. Yang kedua, ahlihim, ahli keluarga mereka rugi. Dan di mana ni? Hari kiamat. Kalau rugi diri dan ahli keluarga kat dunia, okey lagi kan? Boleh cover kan? Tapi ini rugi di akhirat. Apa maksud diri rugi di akhirat? Dia, kalau diri dia sendiri kena bakar, dia boleh buat apa? Bagi duit 1 juta pun tak ada faedah, betul tak? Sebab diri dia sendiri kena bakar, tak boleh buat apa-apa. Yang kedua, bila orang tu rugi, siapa yang paling sepatutlah, yang paling utama dia minta bantuan? Ahli keluarga. Ahli keluarga dia boleh tak bantu? Kalau ahli keluarga dia juga ahli neraka, boleh? Orang lemas nak minta bantuan orang lemas. Dan lagi rugi apa dia? Kalau ahli keluarga dia orang beriman. Dia akan jumpa tak ahli keluarga dia yang beriman? Jumpa tak? Sampai tak, dia masuk neraka. Ahli keluarga dia beriman masuk. Dia akan jumpa lagi tak dengan ahli keluarga yang beriman? Anak ke bapa ada jumpa lagi? Sampai bila? Sampai bila-bila. Rugi tak? Tak, bapa ni tak akan jumpa anak sampai bila-bila, anak tak akan jumpa bapa sampai bila-bila. Ini kerugian yang paling besar. Dan Allah kata, ala, ingatlah, zalika, demikian itu huwal khusran. Itulah kerugian yang al-mubin, yang sangat jelas. Rugi kat dunia tak ada apa, bankrupt 2 juta, okey lagi. Dia masih boleh hidup. Dia masih boleh makan, betul tak? Ada orang di isytah bankrupt tapi nak emas lagi. Yang tak di isytah bankrupt, kereta pun tak ada. Tapi kalau bankrupt kat dunia, habis. Okey. Khusran, ada tak orang nama Khusran? Ada? Oh, itu Khusrin. Itu Khusrin, Jadi sebenar apa ciri-ciri orang yang rugi? Kita nak tahu. Kita termasuk tak dalam kalangan orang yang rugi? Yalah, apa ciri-cirinya? Macam mana boleh tak ada apa-apa di akhirat? Saya nak tanya, kita sebenarnya orang rugi ke beruntung? Beruntung. Dan kalau short sleeve tu biasa orang yang rugi. Dia ciri-ciri orang yang rugi bila dia tak buat 4 benda ni. Bukan tak buat 1 tapi tak buat 4-4. Confirm dia rugi. Walaupun dia kaki solat, kaki Mekah. Siap 4. Pertama. Oh, tak tahu Kenapa tak tahu? Pertama, bila dia tak beriman dah. Yang kedua, bila dia tidak beramal soleh. Yang ketiga, bila dia tidak watawasau bil haq. Dah tahu dah surah apa? Dah tahu? Oh, tadi semua tak tahu, tiba-tiba tahu. Yang keempat, watawasau bis. Kan Allah kata innal insana lafi khusrin. Semua manusia rugi. Kecuali buat yang 4 ni. Kalau dia buat 2 daripada 4, rugi. Kalau dia buat 3 daripada 4, rugi. Siapa yang tak rugi? Yang ada 4-4 ni. Ya, beriman dah okey. Amal soleh pun okey. Tapi tidak ada tawasau bil haq. Dia diri dia aja. Tak suruh orang buat maruh, tak cegah orang. Ataupun dah suruh dah, tapi tak penyabar. Sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit merajuk, tak sabar. Boleh? Jadi kalau ikut 4 ciri ni, ramai tak orang yang rugi? Ramai. Okey. Ayat seterusnya.
Setelah Allah cerita kejahatan orang-orang musyrikin Mekah, kafir, menentang Allah, mempermainkan dalam ibadat mereka, tawaf telanjang, infakkan harta juta-juta untuk hancurkan Islam. Tapi Allah tu Maha Penyayang. Kalau mereka bertaubat dalam keadaan mereka sangat-sangat besar dosanya. Mereka kata Nabi gila, tukar sihir. Mereka bunuh para sahabat, mereka seksa para sahabat, mereka seksa Bilal. Kalau mereka bertaubat, Allah terima tak? Terima tak? Maka ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu, inilah rahmat Allah kepada siapa ni? Kepada orang kafir yang ada sifat sebelum ni. Mungkin dia belanja 5 bilion untuk hancurkan Islam. Dia maki Tuhan, dia maki Nabi Muhammad. Tapi bila datang dalam keadaan nak bertaubat, Allah kata apa? Qul. Katakanlah. Allah perintah pada siapa ni? Pada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Kata pada siapa? Lillazina. Kepada orang-orang kafaru. Mereka kufur, ingkar. In yantahu. Sekiranya yantahu, mereka yantahu mana mereka berhenti. Berhenti di sini maksud berhenti daripada apa? Ada dua. Satu, berhenti daripada kufur dan syirik pada Allah. Yang kedua, berhenti daripada memerangi Islam. Kalau kamu berhenti, wahai Muhammad, begitu mereka apa dah? Yughfar lahum. Diampunkan. Lahum, bagi mereka. Diampunkan apa ni? Dosa mana ni? Apa yang qad, sesungguhnya. Salaf apa dia? Salaf. Biasa dengar tak salaf? Khalaf. Apa makna salaf yang kita biasa dengar? Orang-orang dahulu. Kalau orang kemudian dia panggil khalaf. Yang telah, apa yang sesungguhnya telah berlalu. Apa tu? Semua dosa dia, 50 tahun, 60 tahun. Allah pandang semua ke ataupun sebahagian? Semua kan? Dan sebelum masuk syurga, Allah hukum tak mereka? Allah hukum tak? Sebab kamu dah 50 tahun menentang aku dan buat kacau kat Mekah, aku boleh ampunkan, tapi masuk neraka sekejap. Ada? Itulah rahmat Allah. Kita kalau orang maki kita 20 tahun kan, pecahkan kereta kita 3 biji, lepas tu belasah anak kita bertahun-tahun, 2-3 orang dah belasah sampai patah kaki. Tiba-tiba dia nak minta maaf. Boleh tak kita maafkan 0, kosong? Boleh? Ataupun bersyarat? Bersyarat ah? Cuba macam mana kalau orang macam tu minta maaf? Kita cakap apa? Apa dia? Saya nak tengok awak berubah dalam masa setahun. Syarat. Ataupun jangan tunjuk muka awak 3 bulan kat saya. Sebab apa? Kalau tengok muka awak, saya ingat luka lama berdarah kembali ya. Oh, macam-macam syarat. Itulah manusia. Tapi Tuhan Allah kata apa? Semua 0. Masuk syurga terus. Cuba buka hadis tu.
Okey. Sambil kita tadabbur Quran, tadabbur hadis. Dan sambil itu juga kita belajar bahasa Arab. Rawa. Rawa buat mana? Telah meriwayatkan. Muslim. Siapa Muslim ni? Imam Muslim. Apa nama kitab hadis dia? Jangan fikir panjang. Kitab Sahih Muslim. Apa nama kitab Imam Bukhari? Sahih Bukhari. Telah meriwayat oleh Muslim min hadis, daripada hadis Amr ibn al-As bin Wa'il. Ini kita kena tahu kan, Amr bin al-As ni seorang sahabat Nabi yang salah seorang termasuk 10 orang yang digembirakan sebagai ahli syurga. Tapi dia masuk Islam lewat. Dia antara kepala yang paling jahat menentang Nabi. Termasuklah juga dia panglima perang dalam barisan tentera Quraisy. Tapi di hujung dah lama Nabi berhijrah ke Madinah, baru dia beriman. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh dia sendiri. Dia kata, qal falamma. Cuba terjemah. Falamma, maka tatkala ja'alallah, Allah telah menjadikan iman fi qalbi, dalam hatiku. Tengok, orang beriman dia tak sombong. Bila dia beriman dia tak kata sebab aku belajar. Dia kata apa? Allah jadikan iman dalam hatiku. Dia serah kelebihan itu kepada Allah. Selepas Allah jadikan iman dalam hati aku, makna aku beriman, ataitu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku pun berkata, iaitu Amr bin As, aku berkata kepada Nabi, ubsut yadaka, buka tangan engkau. Ubayi'uka, aku nak berbai'ah kepada engkau. Fabasata yadahu, Nabi pun buka tangannya untuk dibai'ah oleh Amr bin As. Kemudian kata Amr bin As, faqabattu yadi, aku pun tutup balik tangan aku. Tadi dia kata nak bai'ah, bila Nabi buka, dia tutup tangan dia. Maka Nabi pun bertanya, qala malaka, kenapa pula ni? Kenapa tutup balik tangan? Qultu, kata Amru, aku berkata, aradtu, sebabnya aku mahu an ashtarit, aku mahu bersyarat. Aku mahu bersyarat sebelum berbai'ah dengan kamu. Apa syarat dia? Nabi pun tanya, qal, Nabi berkata, maza tashtarit, apa yang kamu nak syaratkan? Qultu, aku berkata, kata Amru, syaratnya ialah an yaghfirali, syaratnya Allah ampunkan semua dosaku. Cantik tak syarat tu? Jadi dia rasa apa ni? Sebab dosa dia sangat-sangat banyak dan sangat besar dan lama. Dia rasa macam nak bai'ah dengan Nabi ni dalam keadaan dia kotor. Dia rasa tak puas, tak sedap. Jadi dia kata syarat, Allah ampunkan semua dosaku, bahawa aku berbai'ah. Dengar apa jawapan Nabi. Qal, Nabi berkata, amma alimta, kamu tak tahu ke, ya Amru, wahai Amru, kamu tak tahu ke, annal Islam, sesungguhnya Islam yahdimu, menghapuskan makana qablahu, apa yang sebelum kamu masuk Islam. Kamu tak tahu ke, dengan sebab kamu masuk Islam, Islam menghancurkan, menghapuskan semua sebelum kamu masuk Islam. Dosa syirik, dosa sembah berhala 50 tahun, dosa maki aku, dosa maki Tuhan, semua Allah Islam menghapuskan. Kamu tak tahu ke? Wa annal hijrah, dan sesungguhnya hijrah juga tahdimu, menghancurkan apa yang sebelum hijrah. Siapa yang berhijrah, makna dosa sebelum hijrah terpadam. Wa annal hajj, dan sesungguhnya haji, amalan haji, yahdimu, juga menghapuskan makana qablahu. Betul kan? Nabi kata kalau orang buat haji dah dapat haji apa? Mabrur ke Marlboro? Mabrur. Apa kelebihannya? Kayaumin waladat ummuhu. Dia balik tu seperti bayi yang baru lahir, bersih, kosong.
Dengan sebab apa tu bersih? Sebab haji. Okey. Rahmat Allah kan? Allah sebut kejahatan orang kafir. Allah kata perangilah mereka. Mereka ni teruk sangat. Infakkan harta aku bagi pada mereka. Dia guna harta untuk lawan agamaku. Tapi Allah kata kalau kamu bertobat, semua bersih. Okey. Nak keluar mana? Okey. Sebab itulah saya tak tahulah, saya rasalah. Dia beza tak antara orang yang lahir Islam, belajar agama, dengan yang baru revert, belajar agama. Beza tak? Beza macam mana? Ha? Yang baru revert ni bila dia belajar, cepat faham, cepat ingat ke? Cek kan? Yang lahir Islam ni, belajar lama pun, ini tak ada kaitan dengan sesiapa. Contoh, biasanya susah nak ingat kan? Tahu tak sebab apa? Sebab orang yang baru masuk Islam, tak ada dosa, bersih, kosong. Jadi bila belajar terus masuk kan? Tapi orang Melayu ni, biasa kalau belajar dalam keadaan dosa, cinta dunia, sebab tu payah nak masuk, payah nak ingat, dan kalau ingat pun, cepat lupa. Okey. Wa'in. Dan wa'in. Tapi Allah bagi amaran. Allah bagi amaran. Kalau kamu bertaubat, semua dosa terpadam. Tapi kalau kamu balik semula menentang Islam, apa aku buat pada kamu? Wa'in ya'udu. Dan sekiranya ya'udu, mereka kembali, faqad, maka sesungguhnya qad madat, telah berlakulah ataupun telah berlalulah sunnatul awwalin. Apa makna sunnah di sini? Ketetapan. Awalin, apa maksud dia? Awalin, orang-orang dahulu. Apa maksud? Kalau kamu bertaubat, semua dosa diampunkan. Tapi ingat, kalau kamu balik lawan Islam, lawan Tuhan, maka pasti akan berlaku pada kamu azab sebagaimana berlaku pada orang-orang dahulu. Itu ketetapan Allah, tak akan berubah. Tak mungkin kamu akan selamat. Okey. Subhanallah, Allah bagi pilihan. Bertaubat, Allah tak mikir langsung kesalahan kamu, masuk syurga terus. Tapi kalau lawan, Allah bagi azab kat dunia dan azab akhirat lagi besar. Tiba-tiba ramai pilih yang mana? Pelik tak? Pelik manusia. Sebab itulah lepas Allah sebut apa? Innallaha ghafurun. Lepas ghafur, biasa Allah sebut apa? Rahimun. Tahu tak apa hikmah selepas ghafur, rahim? Biasa dikembangkan ghafur, rahim. Tahu apa hikmah? Harapan apa? Dapat apa? Harapan apa ni? Harapan apa? Harapan apa? Apa harapannya? Diampunkan dosa, ghafur. Kan? Kita nak dapat keampunan daripada sifat Allah, ghafur. Yang Allah sebut rahim lepas tu, kenapa? Dia kalau kita, biasalah kalau kita buat salah pada orang kan, kesalahan besar dan berturut-turut. Lepas kita minta ampun pada dia, biasa senang tak dia nak sayang pada kita sebagaimana sebelum kita buat salah? Susah kan? Susah.
Sebab itulah antara sebab kita ni susah nak minta maaf dengan orang. Sebab apa? Kadang-kadang pergi minta maaf, dia tak terima. Kadang-kadang pergi minta maaf, dia marah balik. Oh, sekarang boleh minta maaf je. Betul tak? Makna lepas kita maafkan, kita nak sayang pada dia, sangat sukar. Tapi Allah, lepas Allah ampunkan dosa, ada satu lagi sifat yang kamu akan dapat selepas dapat keampunan. Apa dia? Rahmat Allah. Dengan Ghafur, kamu dapat keampunan. Dengan Rahim, kamu dapat syurga. Jadi Rahim ni sebagai pendorong untuk kita bertobat. Bila nak bertobat, malah bertobat, ingat, aku kalau bertobat dapat rahmat, dapat syurga. Jadi Rahim itu pendorong untuk manusia terus dan segera bertobat. Cuba bayangkan kalau semua buat salah pada saya kan. Saya kata, siapa yang minta maaf dengan saya akan bagi 10,000. Segera bertaubat ke tangguh? Segera kan? Kalau siapa yang maki saya 20 tahun, saya bagi banglo. Segera tak? Betul tak? Itu saya nak bagi banglo. Tapi Allah nak bagi apa? Kenapa tak segera? Kenapa tak segera? Okey. Yang apa ni? Yang bunuh 100 orang kan? Bunuh 100 orang. Allah ampun tak semua dosa dia? Ada tak Allah kata, sebab kamu bunuh hamba aku yang tak berdosa, 100 orang pula tu, aku nak denda sikit je. Ada? Tak ada. Sebab itulah manusia semakin dia memiliki sifat-sifat Allah, semakin dia hebat dan semakin dia dekat dengan Allah. Apa sifat Allah? Suka memaafkan. Yang kedua, suka bukan setakat maafkan tapi lupa terus. Dan yang ketiga, sayang balik orang tu. Oh, kita jadi orang hebat. Boleh ya? InsyaAllah. Praktiskan. Malah ni cek siapa yang buat dosa kat aku ni. Telefon terus, saya minta maaf. Lepas tu tengok ada seorang ni hutang 10,000. Saya boleh tak nak halalkan segera 10,000? Okey, kenapa susah? Kenapa susah? Sebab kita manusia. Sebab manusia. Sebab kita? Tak, jawapan tak tepat tu. Sebab dia tak pernah buat. Sebab dia tak pernah buat. Kalau tak pernah buat, buatlah. Sampai bila tak pernah buat? Kan Allah sebut dalam Quran, kalau orang berhutang dengan kamu, kemudian orang tu tak mampu bayar, betul-betul tak mampu. Step pertama Allah kata apa? Bagi tangguh. Wajib bagi tangguh. Tapi Allah bagi pilihan, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalau kamu bersedekah, halalkan khairun, lebih baik daripada bagi tangguh. Siapa yang cakap lebih baik? Kenapa susah nak maafkan 10,000? Sebab kita tak nampak khairun tu. Kita tak yakin kan? Yang kita nampak 10,000 lebih baik daripada yang Allah nak tawarkan. Itulah sebabnya. Keyakinan. Dan ada, kita pernah bacakan ada seorang lelaki yang masuk syurga, bila dia cek amalan soleh dia tak ada. Kecuali satu je. Apa dia? Bila ditanya pada dia, kamu ni macam tak ada amal soleh je. Kecuali, dia kata ada satu je. Dia suka bagi pinjam pada orang. Lepas bagi pinjam, dia suruh pekerja dia pergi cek, orang tu boleh bayar tak? Kalau tak boleh bayar, tanya, boleh tak dia bayar dalam tempoh, dia bagi tempoh lagi. Kalau boleh, bagi tempoh lagi. Setahun ke? Kalau dia betul-betul tak mampu, halalkan dia. Sebab tu dia masuk syurga. Nampak tak nilai syurga tu? Nilai syurga apa dah? Jangan ada cinta 10,000 tu. Itu susah. Oh, Ustaz pandai cakap lah. Ustaz bagi hutang 500 je. Saya 10,000 ni. Oh, masa dah habis
Tak sempat ah? Tak sempat. Jadi malam ni fikir dulu ah. Cek siapa-siapa yang buat salah pada kita, yang dulu kan, yang lama-lama, maafkan. Nampak tak? Benda-benda macam ni, saya nak tanyalah. Benda-benda macam ni. Masalah hati, kita nak yakin apa yang Allah janji, nak utamakan apa yang Allah janji daripada yang manusia. Benda-benda macam ni, kita akan dapat tak kalau kita belajar fiqh? Dapat tak? Tak. Kita akan dapat tak kalau belajar hadis? Dia Quran. Sebab tu tak ada buat Quran. Betul-betul akan membentuk hati kita dan akhlak kita. Quran yang akan mengubah tu. Berapa ramai yang belajar hadis kadang-kadang sombong kan. Dia baca 10 kitab hadis dengan 10 guru kan. Bukan nak merendahkan belajar hadis. Cuma saya nak bagi tahu Quran adalah syifa. Itu nas daripada Al-Quran. Nak belajar hadis silakan. Nak mengajar hadis silakan. Tapi utamakan tadabbur Al-Quran. Sebab Nabi 23 tahun, apa yang Nabi sampaikan setiap hari? Quran, asasnya Quran. Hadis tu nombor 2. Nabi baca Quran je sampai ke hati sahabat berubah. Masuk ke dalam hati jin berubah kan? Quran. Okey, kita baca sikit buku ni. Siapa nak beli buku ni, 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Ada seorang kawan saya nama dia Jamal. Dia ada kedai buku rasanya di Kajang. Buku ni ada kat dia. Nanti saya bagi nombor telefon. Muka surat berapa ni? $92. Okey, rasa dah baca kan 92 ni. Daripada ini masih amalan yang ke-36, iaitu sabar atas kematian orang-orang yang dicintai, sama ada anak ataupun orang lain. Saya rasa dah baca, cuma belum habis. Muka surat 93. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi dengan riwayat la yamutu li muslimin salasatun minal walad fayalija an-nar illa tahillata al-qasam. Maksudnya, tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lalu dia masuk neraka melainkan hanya melewatinya sahaja. Makna melewati itu ada ulama berbeza pendapat. Ada kata masuk, tapi api itu akan menjadi sejuk. Ada yang mengatakan melewati hanya melewati di tepi neraka. Jadi dalam hari ini Nabi nak beritahu apa? Kalau 3 orang anaknya mati dan dia sabar, pasti dia akan masuk syurga. Kelebihan apa tu? Kelebihan apa? Bukan salat malam. Kelebihan sabar. Dia sabar ni, dia bukan datang daripada salat malam. Dia datang daripada apa? Orang yang boleh sabar. Asas untuk sabar apa dia? Ilmu. Kalau orang tu jahil, solat malam 5 jam setiap malam pun, kalau dia jahil, dia tak akan sabar. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha, bila dia diuji, dia difitnah berzina kan dengan seorang sahabat. Rasulullah tak backup dia. Bapa dia pun tak backup dia. Apa dia buat? Dia kata, aku tidak ucapkan melainkan apa yang diucapkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Tengok, ilmu, maklumat orang-orang dahulu, kisah para Nabi menjadi panduan untuk kita bersabar. Kalau tak ada kisah, tak ada ilmu, tak ada maklumat, macam mana kita nak sabar? Ikut nafsu je lah. Jadi kata Aisyah, wasabrun jamil. Nabi Yaqub sabar dengan kerenahan anaknya. Tipsnya ialah wasabrun jamil, sabar yang cantik. Maka Aisyah pun jadikan itu sebagai panduan.
Okey. Daripada Abu Hasan ia berkata, qultu li Abi Hurairah, qad innahu qad mata li ibnani fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Qala na'am sigharuhum da'amisu al-jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi wa ya'khudhu bi sawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-jannah. Maksudnya, aku berkata, Abu Hasan berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya dua anakku telah meninggal. Maka adakah satu hadis daripada Rasulullah yang dapat engkau sampaikan untuk menghiburkan hati kami daripada kematian anggota keluarga? Subhanallah. Dia kata aku mati dua anak. Kemudian dia tanya Abu Hurairah, apa dia? Hadis. Panduan ataupun ilmu maklumat supaya aku boleh sabar. Ia berkata, ya, anak-anak kecil mereka adalah anak-anak kecil penghuni syurga. Abu Hasan melanjutkan lagi. Abu Hurairah mengatakan, setiap daripada mereka akan bertemu bapaknya ataupun akan bertemu dengan bapa dan ibunya. Lalu ia meraih bajunya, dia menarik bajunya, baju ibunya ataupun bapaknya, atau ia berkata menarik tangannya sebagaimana aku menarik ujung bajumu ini, dia buat contoh, dan ia tidak melepaskannya, ataupun ia berkata ia tidak membiarkannya bapaknya pergi begitu saja sampailah Allah memasukkannya beserta bapaknya ke dalam syurga. Jadi anak yang kecil bila mati akan masuk syurga. Jadi bila masuk syurga dia akan pegang baju mak bapak dia dan tarik sampai apa? Sampai mak bapak dia juga akan masuk syurga. Tapi mak bapak yang mana ni? Yang beriman dan sabar. Imam Nawawi menjelaskan makna da'amis, yakni anak-anak penghuni syurga. Kata ini berasal daripada kata da'mus, yang artinya adalah serangga yang berada di air. Maksudnya adalah anak kecil ini tetap berada di syurga dan tidak akan pernah keluar daripadanya. Jadi anak-anak yang mati kecil, sama ada anak orang Islam ataupun anak non-Muslim, semuanya akan menjadi ahli syurga. Bila masuk syurga, anak-anak ni dia akan, apa peranan mereka? Anak kecil yang mati, bila masuk syurga, apa peranan mereka dalam syurga? Syafaat lepas masuk tu? Syafaat masa masuk je. Ada orang kata dia akan menjadi pelayan, tapi tak ada dalil. Yang sebenar, pelayan dengan bidadari, dua tu adalah Allah cipta dalam syurga, bukan daripada dunia. Habis anak kecil ni akan jadi apa? Ahli syurga lah. Sebab apa? Ini pandangan ulama. Kalau dia kata anak yang mati kecil akan jadi pelayan, cuba bayangkan kalau kita bapaknya dan anak kita yang mati kecil jadi pelayan, macam mana perasaan kita? Seronok tak? Tak. Jadi perasaan tak seronok tak ada dalam syurga. Jadi kata ulama, pendapat paling kuat, anak yang mati kecil dia bukan jadi pelayan. Pelayan tu Allah cipta khas daripada syurga. Okey, Imam Ibn Asir berkata, da'amis adalah bentuk jamak daripada kata du'mus, iaitu salah satu serangga air yang berwarna kehitaman. Anak kecil diumpamakan dengannya kerana bentuknya yang kecil dan gerakannya yang cepat. Ia berkata, sanifati saubika, iaitu bahagian tepi baju yang tidak berumbai. Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah daripada ayahnya, ia berkata, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu faqala lahu atuhibbuhu faqala ahabbaka Allahu kama uhibbuhu famata faqadahu fasa'ala anhu faqala ma yasurruka alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu laka. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Maksudnya, seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dengan membawa anaknya.
Lalu Nabi bertanya kepada lelaki ini, kamu cinta tak pada anak kamu ni? Maka lelaki ini menjawab, semoga Allah menyayangi engkau sebagaimana aku menyayanginya. Semoga Allah menyayangi engkau, anak tu sebagaimana aku sayang pada engkau. Kemudian anak yang disayang tu meninggal. Sehingga Rasulullah SAW pun tidak pernah melihatnya kembali. Maka beliau pun menanyakan tentang keadaannya. Satu masa Nabi jumpa balik bapa dia, Nabi tanya keadaan. Ketika dia beritahu dia telah meninggal, Rasulullah SAW bersabda dengan tujuan untuk menghiburkan bapa tu. Tidakkah engkau merasa senang jika engkau mendatangi salah satu pintu syurga, sementara engkau mendapatkan dirinya di tempat itu dan berusaha membuka pintunya untukmu? Nabi bagi berita gembira apa dia? Jangan sedih. Sebab apa? Kamu akan mendatangi satu pintu daripada pintu syurga, dan bila kamu masuk pintu tu, kamu akan jumpa anak kamu yang meninggal tu. Daripada Utbah bin Abdul As-Sulami radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, oh panjang kita sambung. Cerita pasal sabar menghadapi kematian anak-anak ni panjang ni. Ada 6 muka surat. Kita sambung malam besok insya-Allah. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa ni? Okey. Besok jangan lupa pukul 10.30 pagi kelas hadis. Kelas yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Usama, pendakwah daripada NGO kita, dan dia akan baca buku kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40. Itu poster dia. Dan juga saya nak ingatkan siapa yang pelajar tadabbur yang ada di sekitar Kuantan ataupun Pahang, kita akan ke Kuantan dan akan buat berjumpa dengan pelajar tadabbur di sana pada hari Sabtu malam. Tempat kita akan maklumkan kemudian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل